Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ala Allahi tawakkalna ربنا افتح بيننا وبين قومنا اللهم علمنا بما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم أرنا فيهم يوما أسودا اللهم اشف مرضانا وجرحانا وارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, pada malam ini kita menyambung kitab Masail Jahiliyah, persoalan berkenaan dengan jahiliyah yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dan kita telah bincang perkara yang pertama pada bulan lepas, iaitu berkenaan dengan masalah jahiliyah yang pertama yang berlaku, iaitu mereka menyeru ataupun berdoa selain daripada Allah Ta'ala. Itu kalau kita dapat tengok siapa yang dalam grup saya, grup kuliah ni, saya telah pun hantar dia punya risalah yang kita nak baca ni. Kalau ada orang yang boleh print, boleh cetak, boleh bagi pada kawan-kawan kita ni. Hadiah berapa? 18 line muka surat je. 18 line muka surat. Tu dia punya usul dia. Dia punya asas dia, yang tuan-tuan boleh tengok. Baik. Yang kedua, masalah jahiliyah yang kedua, annahum mutafarriqun fi dinihim, iaitu sesungguhnya orang jahiliyah dia berpecah, bercerai-berai dalam urusan agama mereka, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Itu tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang mereka, pada golongan mereka. Surah Ar-Rum ayat 32. Mereka juga bercerai-berai dalam urusan dunia mereka kerana mereka mengira itulah kebenaran. Maka Allah telah datang dengan peraturan, dengan persatuan dalam agama dengan firman-Nya, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladhi awhayna ilayka wa ma wassayna bihi syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladhi awhayna ilayka wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tafarraqu fih. Surah Syura, dia telah mensyariatkan kamu tentang agama sebagaimana diwasiatkan kepada Nuh, dan apa yang telah kami wasiat kepada Ibrahim, Musa dan Isa, itu tegakkanlah agama, jangan kamu berpecah belah. Surah Asy-Syura ayat yang ke-13. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzi farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai', yang bermaksud sungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka menjadi bergolong-golongan, berpuak-puak, engkau wahai Muhammad tidak termasuk dari mereka sedikit pun. Al-An'am ayat 159. Dan Allah Subhanahu wa taala juga melarang kita menyerupai mereka dengan Allah Subhanahu wa taala berfirman,
itu wala takunu kalladzi tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Allah Ta'ala sebut, dan janganlah kamu menyerupai orang-orang bercerai-berai, berselisih setelah datang kepada mereka keterangan al-bayyinat, itu keterangan yang jelas kepada mereka. Surah Ali Imran ayat 105. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang perpecahan di dunia dengan firman-Nya, firman Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpeganglah kamu semua dengan tali Allah dan jangan kamu berpecah belah. Baik, itu dia punya usul yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang kita nak syarah pada malam ini. Amalan jahiliyah, permasalahan yang kedua daripada jahiliyah ini, Rasulullah menentang kaum jahiliyah, bahawa kaum jahiliyah itu mereka bercerai-berai dalam urusan agama dan urusan dunia mereka. Mereka tidak bersatu. Kerana itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut juga dalam ayat yang lain, wala takunu minal musyrikin minal ladzi, dan janganlah kamu termasuk dalam golongan yang mempersekutukan Allah. Ini orang-orang yang memecah belahkan agama mereka dengan menjadi beberapa golongan. Kerana tiap-tiap mereka merasa bangga dengan apa yang ada pada nenek mereka. Ini sifat jahiliyah Yahudi Nasrani, iaitu sifat mereka ini bercerai-berai, mereka tidak suka kepada kesatuan. Jadi apa yang boleh kita faham di sini, bahawa dengan Islam orang boleh bersatu, kerana dia punya slogan yang disebut dalam hadis-hadis Nabi SAW, iaitu ahli sunnah wal jamaah. Apa makna ahli sunnah wal jamaah ni? Iaitu orang yang serupa dengan Nabi dan serupa dengan sahabat Nabi. Sebagaimana kita sebut ahli gusti, dia itu ahli gusti. Ahli sukan, dia itu ahli sukan. Ahli meniaga, dia itu ahli meniaga. Kalau kita sebut ahli sunnah, makna dia adalah ahli sunnah, orang yang reti berkenaan dengan sunnah Nabi, dan orang yang ikut Nabi bukan dari sudut semayang puasa semata-mata, tapi ikut keseluruhan. Kerana Nabi ajar manusia cara untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Wal jamaah, dan jamaah itu adalah sahabat-sahabat Nabi. Jamaah itu adalah salafus salih, ahli sunnah wal jamaah. Hum ana alaihi wa ashabih, apa yang aku pegang dan apa juga yang sahabat aku pegang. Manusia duduk di atas ni, manusia tidak akan berpecah belah. Tak berpecah macam mana, Ustaz? Ada mazhab. Ya, mazhab pula banyak. Ada Hanafi, ada Syafi'i, ada Maliki, dah banyak lagi. Kita kata dia tak berpecah belah. Bergaduh mazhab pun, dia tak bergaduh sampai putus silaturahim. Kalau ada orang yang bergaduh mazhab sehingga putus silaturahim, orang ni tak betul. Tak betul dari sudut bergaduhnya, tak betul. Dari sudut perbahasan, khilafnya tidak betul kalau dia bergaduh sampai putus silaturahim. Kerana dia tidak pandai membezakan di antara furuk dengan usul, asas dan juga usul. Yang disebut oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab ini dalam kitab dia ini, iaitu kesamaan daripada sudut usulnya, itu tauhid. Sebab tu dia buat mari ayat tadi, syara'alakum minad dini ma wassa bihi Nuha, bahawa aku telah syariat kepada kamu ma wassa bihi Nuha, apa yang telah aku wasiat kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh dulu, apa dia? Nabi Nuh bawa apa? Ani'budullah, itu bawalah orang balik jadi hamba Allah Ta'ala. Ya qaum alla ta'budu illallah, ni slogan Nabi. Wasaina bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. Allah Ta'ala meletakkan kesatuan di atas dasar tauhid. Mari di mana pun tauhid sama. Sebab itu tauhid ini kita kena rujuk pada salafus salih. Orang yang mengaku mazhab Syafi'i, dia tauhid dia kadang-kadang dia ikut mazhab Syafi'i pun. Apa akidah Imam Syafi'i? Dah awak kata awak mazhab Syafi'i.
Sebab tu saya kata mengajar kitab ni bergaduh dengan orang. Nah, tapi tak apalah kita nak sebut. Supaya budaya jahiliah tu tidak masuk dalam diri kita. Itu paling penting sekali. Jahiliah tu tidak ada dalam diri kita. Kerana Nabi diutuskan untuk menentang jahiliah ini. Dan kena ingat, orang kita ni kena beza di antara khilafiyah dengan bid'ah. Kena beza. Khilafiyah adalah benda yang ada dalil. Bid'ah benda yang tak ada dalil. Naknya dia dalil juga. Dia kata, ustaz, kalau ada hadis sahih dengan hadis dhaif, boleh ke tak kita amal hadis dhaif? La ilaha illallah. Dia tak bagi soalan tu ke saya. Kalau bagi soalan tu ke saya, aku jawab mudah je. Pak cik dia pergi ke pasar, ada ikan buruk, boleh makan, tapi mata merah dah. Hak ni ikan segar, harga sama, pak cik nak beli hak mana? Kalau dia jawab nak beli ikan buruk, kecil manis dia ni. Kecil manis tinggi, siapa tak sedar. Bagi kucing pun kucing nak ikan segar. Apatah lagi bagi pada orang. Nah, mudah je jawapan dia, tak payah jawab dengan dalil kalau orang tanya gitu. Jawab gitu je. Nama dhaif walaupun hadis, dia dhaif. Dalam satu perkara, satu benda nak buat, ada hadis sahih, ada hadis dhaif. Maka kita utamakan yang sahih. Dan saya pernah sebut pada tuan-tuan, kalau kita buat hak sahih ni, tak ada nak buat hak dhaif. Apatah lagi hak palsu. Banyaknya hak sahih. Itu benda yang kita kena beza. Benda kena beza. Sama-sama sahih, tak apa kita buat sama-sama sahih. Kalau sama-sama sahih, tak apa kita buat. Oh, buat cara awak, saya buat cara saya, sebab sama-sama sahih. Boleh faham? Bab kunut walaupun dia khilaf, tapi berjumpa dengan hadis yang kuat, dengan hadis yang lemah. Imam Syafi'i seorang je kata, tapi mazhab lain semua tak kata. Kita nak ikut seorang juga, ikut tak ada masalah. Awak ikutlah, tapi awak kena tengok maqasid dia, di mana awak duduk, tempat mana. Kalau dia perleh, siapa hak pegang agama dia, penguasa agama kata macam mana, awak kena ikut. Ia bersungguh sangat nak pertahan kunut ni pasal apa? Pasal jahil. Sudah boleh. Pasal tak mengaji. Pasal kerah pedah apa panggil. Bahasa Kelantan tu. Kerah kain. Kalau kain lembu tak apa. Tak kain anjing. Tahu kain anjing? Kain anjing ni kerah sungguh. Patok dengan besi bunyi ting. Tak biasa. Pukul anjing tak biasa ke? Anjing tu oing sekali, kerah sungguh. Tu je benda ni, bukan banyak pun. Sebab tu kita terbuka. Supaya tuan-tuan kena faham. Maqasid pun kita kena ngaji. Keterbukaan tu keterbukaan lah. Tapi tepat tu macam mana? Tepat tu sendiri tu macam mana keadaan dia? Itu furuk. Masalah sekarang kau tak faham. Orang pergi letak benda bid'ah, dia kata khilaf. Itu masalah tu. Nescaya kita tidak akan bersatu. Punca bercerai-berai, kalau kita tengok dalam syarah dia ni, iaitu puncanya mereka aman mengikut kemahuan nafsu mereka. Mereka tidak balik kepada Quran. Kalau balik pada Quran, sama je. Balik pada hadis, balik pada sunnah, super je. Kalau lepas semayang kita diam, wirid masing-masing, pergi ke dunia mana pun, hak sama je. Saya duduk di Yaman pun gitu. Kita pergi ke Syria pun gitu. Pergi mana-mana je gitu. Ni tak. Pergi negeri ni, lain. Pergi negeri ni, lepas imam, assalamualaikum, alhamdulillahilladzi yamtakhidhu walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk. Dia ambil di mana baca tu? Astaghfirullahalazim, astaghfirullah. Tu imam dia. Mikrofon duduk sini. Astaghfirullah. Orang belakang duduk semayang. Kawan tu rokok baca qul huwallah lah. Qul huwallahu ahad. Apa qul huwallah ni?
Nah, sebab apa? Ganggu. Hak ni lepas sembahyang jadi bersalam, derek pusing gini. Sallallahu. Nah, hak ni lepas sembahyang pasal takbir. Hak ni lepas sembahyang sebab tak mana boleh tak sama. Sedangkan benda hak khilaf dalam satu ibadah pun sikit je lain. Bukan tak sama terus. Cuba tengok. Bersungguh sangat nak buat benda tu, kita ada dalil ke tak? Mu nak bersungguh nak pertahan benda tu mu ngaji ke tak? Kamu ke hati sama dengan orang jahiliah ni yang mu bersungguh nak pertahan tu. Tanya situ dulu. Benda hak mu pertahan benda furuk ke benda usul? Kalau khilaf dalil mu kuat ke dalil aku kuat? Tanya situ dulu. Kita tak kira lah orang buat gitu semua. Kalau nak kira orang buat gitu semua, ramai orang tak sembahyang, baru mu tak sembahyang. Jawab. Termutah lah nak jawab dengan aku. Termutah nak jawab. Sebab tu kita kata atas muka dunia buat benda bid'ah ni tak boleh jawab dah bila kita tanya. Akhirat esok nak jawab depan Tuhan macam mana? Allah Ta'ala tanya alasan sebab apa awak buat begini. Nabi aku buat begini, buat begini. Lepas tu dia ambil alasan, dia kata, sahabat buat, dia kata, sahabat buat begini. Betul sahabat buat, tapi siapa dia yang akui? Nabi yang akui sebab Nabi ada lagi. Nabi yang akui sahabat sebab Nabi ada lagi. Lesar masalah. Wa taqrirun Nabi dia panggil. Pengakuan daripada Nabi tu orang panggil sunnah. Bukan perkataan, bukan perbuatan saja, pengakuan daripada Nabi tu orang panggil sunnah. Sebab apa Allah Ta'ala buat gitu? Sebab Allah Ta'ala gerak ke hati sahabat. Sahabat ni bukan macam mum. Kita kata ke dia, sahabat ni bukan macam mum. Sahabat ni orang yang tuluh hati bersama Nabi, sanggup mati bersama Nabi. Yang boleh kita kata sahabat ni wali lah. Dia ni sahabat ni bukan main-main. Jadi nak banding dengan sahabat buat tu, dia nak buat juga. Bahasa jahil. Tak maaf saya dengan orang buat bid'ah ni aku cukup anti benar. Tak boleh merosakkan agama. Tak boleh. Kerana permulaannya bid'ah akhir dengan syirik. Percayalah, mari di mana pun benda hak baru dalam agama ni permulaan dia begitu, akhir dengan kepercayaan syirik pada Allah Ta'ala. Kalau tidak tak kalah Nabi kata wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Nabi doa masuk neraka. Masuk neraka dengan sebab apa? Dengan buat saja gitu. Saya saja nak kata tidak. Syaitan akan heret menjadi syirik. Hak tu masuk neraka tu. Syirik ni masuk neraka kekal makcik. Geran Tuhan bagi nak duduk bilik nombor berapa, mampulah neraka tu lah. Biar rasa takut sikit ke neraka tu. Sebab tu Nabi cukup marah. Merah muka Nabi marah pada orang yang mengada-adakan perkara-perkara dalam agama. Bermakna perpecahan ni punca dia mari sini. Dan itu adalah amalan orang jahiliah. Dia boleh kata orang jahiliah, dia boleh kata hak ni lagu ni pendapat dia, hak ni begini, pendapat dia itu adalah sangkaan semata-mata, bukan daripada kitab. Dalilnya bila Nabi sebut mai kitab, fa'tu bi suratin min mislih wa da'u syuhada'akum min dunillah in kuntum sadiqin. Kalau mau benar buat mai kitab, tak boleh buat mari. Tak boleh buat mari kitab, tak boleh buat mari hujah bermakna. Bila tak boleh buat mari hujah, maknanya apa yang kamu buat hanya sangkaan. Bila sangkaan, semua manusia boleh buat sangkaan. Sepuak ni buat sangkaan begini, sepuak ni buat sangkaan begini, hak ni buat sangkaan begini, hak ni buat sangkaan begini. Lah sekali apa jadi? Pecah belah. Hak ni tak mau bagi pecah belah, kena satu. Sebab tu Yahudi Nasara, wa qalatil yahud
laisatin nasara ala syai'in wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai' wa hum yatsnul kitab kadzalika qala alladziina la ya'lamuna mithla qawli. Allah Taala sebut surah Al-Baqarah ayat 113. Orang Yahudi kata orang Nasrani tidak mempunyai pegangan. Orang Nasrani kata Yahudi tak mempunyai pegangan. Padahal mereka kedua tu ada kitab belaka tu kata. Sebab apa? Waqalatil Yahud Uzair ibn Allah. Yahudi kata Uzair itu anak Tuhan. Waqalatin Nasara Masih ibn Allah. Berkata Nasara Masih itu anak Tuhan. Itu Nabi Isa. Mana boleh jadi gitu? Hak ni anak, hak tu hak ni anak, bercerai-berai agama ni. Macam kita, super. Hak ni kata, kampung saya buat gini. Hak ni kata, kalau orang mati, kampung saya begini. Pening super. Pening. Jadi mana hak agama hak betul? Bila mu ikut kampung mu begini, kampung mana hak agama hak betul? Hak kita tanya gitu mana hak betul? Nak kata betul hak mana? Tuan-tuan macam mana kampung tuan-tuan? Ada tak? Sini tak? Selawat, bab selawat tarawih contoh. Hak ni Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhna wa maulana Muhammad. Satu hak tu. No, hak tu pasal cepat nak makan. Allahumma salli ala Muhammad. Pendek sikit tu. Hak tu nak berlagu sikit. Sayyidina wa nabiyina wa habibina. Mari duan selawat wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina. Mari duan selawat ni mari di mana ni? Kalau kita sebut riwayat selawat, banyak riwayat selawat. Tapi makna lebih kurang. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa barik ala Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim. Wa barik ala hatu, dipanggil selawat Ibrahimiyah. Makna tak lagi? Lebih kurang. Hak ni jauh. Mari hak ni pula satu lagu. Isfa' lana 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 ya habibana. Selawat juga dia. Tapi dengan gendang sikit. Tak haru biru agama ni. Tak rosak agama ni. Macam Yahudi kata, aku betul. Yang Nasara kata, aku betul. Hak mana hak betul? Kedua-dua tu ada kitab. Sepatutnya kalau mau ikut kitab, hak ni ikut Injil, hak ni ikut Taurat. Iaitu musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Terang bahawa aku mari, kata Nabi Isa, membenarkan apa yang adalah Taurat dalam masalah tauhid, dan lepas daripada ni ada seorang nabi nama dia Ahmad, hak sama bawa tauhid dengan aku. Bermakna manusia boleh bersatu bila tauhid dia sama. Manusia boleh bersatu. Kalau siapa bila nak duduk dalam pecah belah ni, mu puak mu, aku puak aku, jadi sungguh syaitan dia satu puak je lah. Dia tak ada kata syaitan di Perlis ni dia puak lain dia tu. Syaitan dia Selangor ni dia lain sikit. Dia satu muka dunia ni, daripada timur sampai ke barat, utara ke selatan, syaitan ni satu parti saja. Dia tak ada parti komponen dalam tu, tak ada. Sebut gitu faham sikit tak? Nah, dia tak ada ni puak ni, hak ni puak, tak ada. Dia sama je. Syaitan duduk sini, presiden dia hak paling besar sekali, iblis. Hak tu. Duk mari mesyuarat dengan kita semua. Syaitan ni duk mari mesyuarat dengan kita hari-hari. Malaikat apa? Hari-hari duk mari kita. Syaitan dia tak pecah belah, sebab tu dia berjaya. Dia tak pecah belah, sebab tu dia berjaya syaitan ni. Kita hak pecah belah hari-hari. Sebab apa awak jadi puak, awak saya jadi puak saya? Orang letak puak ni sebab apa? Sebab nak suruh pecah belah. Ada siapa yang letak puak? Tak ada orang letak puak. Tak ada orang letak puak. Kita hanya ada, kalau nak kira puak dalam Quran, beriman, munafik, kafir. Orang beriman satu. Hak beriman masuk Hanafi ke Syafi'i ke Maliki ke apa ke, mari Hindustan mana pun,
Jepun mana hak beriman la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, berimanlah dia dengan imannya betul. Hak satu lagi kafir, hak tak beriman. Hak di tengah-tengahnya munafik. Munafik ni sama dengan kafir, cuma body je lain. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik duduk bawah neraka paling bawah sekali. Kerana akidah sama dengan orang kafir. Dalam dia tu sama, luar tu lain. Kita nak kata macam mana? 3 puak ni Quran. Umat aku, Nabi kata, akan berpecah kepada 73 puak. 1 puak masuk syurga, lain semua. Kulluhum finnar illa wahidah. Hak lain masuk neraka kecuali 1. Siapa dia? Ahli sunnati wal jamaah. Hak ni hadut sama dengan Nabi. Ada seorang Tok Guru. Dia tanya Dr. Ismail Tufi, Hafizakallah. Dr. Ismail Tufi lepas Tok Guru ramai-ramai ni, Tok Guru hebat-hebat lah, Tok Guru pondok ni. Dia tanya tu ni nak kena Dr. Ismail. Habis kawan tu bijak, cerdik. Dia kata, ni nak tanya doktor hak balik Madinah ni, kata Tok Guru tu. Umat Nabi ni berpecah 73, 1 yang masuk syurga. Cuba sebut hak 73 tu, hak 72 tu lagi. Cuba sebut. Dr. Ismail jawab mudah je. Dia kata, cara Tok Guru tanya tu tak serupa dah dengan cara sahabat tanya. Sahabat tak tanya 72, dia tanya hak 1 je. Nah, sebab apa tanya 72 letih nak bilang. Tanya 1 je, pasti kamu masuk hak 1 tu. Siapa dia? Hak 1 tu Rasulullah. Sahabat tanya hak tu je. Bila pastikan diri masuk hak 1 tu, dengan sendirinya tak masuk hak 72 lagi. Senyap, akak punggul lagi. Nah, tu nak bagi tahu jawapan. Allah, kadang-kadang orang dah tak payah jawab dalil, jawab dengan otak dia je. Sebab apa? Orang tengok soalan lah. Tengok soalan. Soalan bodoh, jawab bodoh. Nah, soalan hak nak dalil tak jawab cara dalil. Ada benda hak tak perlu jawab. Ada benda soalan tak tahu. Nak kata, oh ustaz ni tak tahu. Memang Imam Malik jawab tak tahu. Imam Malik jawab. Aku tak tahu Imam Malik kata. Kita tanya orang lain. Kalau tak mahu bergaduh dengan orang lah. Allah. Orang mari jumpa saya macam-macam. Tu zaman-zaman dulu. Macam-macam jenis. Hak Tok Guru ada. Hak anak murid pada Tok Guru pun ada. Hak mari nak balah pun ada. Mari tu merah muka. Bawa kitab. Susul kitab depan ni. Siapa tak nampak dia duduk di sana. Banyak kitab. Nak duduk bahas. Bahas benda-benda yang orang panggil macam saya sebut selalu, tak ada dalil pun kata haram. Hak kami duk buat ni ustaz ni, hak kami duk buat. Hak duk kami duk mengaji atas kubur, duk tunggu kubur apa, tak ada dalil pun kata haram. Betul? Saya kata, dalam kitab ni sebut, bawa tubik kitab ni, banyak kitab dia. Orang ni kalau kita nak bahas dengan orang, biar dia cakap per habis. Kita duduk senyap dulu. Sebab lama-lama dia cakap, dia letih, dia berhenti. Ni orang panggil buah Tok Guru ni Aziz, Allah maghfir lahu. Dia bagi pada saya. Dia kata nak bahas dengan orang ni, biar dia mutah per habis, baru kita bagi obat, dia kata. Baru mujarab. Kalau sambil-sambil mutah, sambil bagi obat tu tak jadi. Tawar obat kita, dia kata. Nah? Tak payah pun. Biar dia bercakap. Habis dah bercakap. Ustaz, habis dah. Mana dalil ustaz pula? Saya kata ustaz tanya mana dalil kata haram, ustaz nak buat. Baik, sekarang ni saya nak buat maya subuh 3 rakaat. Mana dalil haram?
Saya nak buat lah kan ni maya subuh 3 rakaat. Mana dalil kata haram? Sebagaimana ustaz tadi saya kata tu tak boleh. Pak ustaz bagi tahu saya bahawa mana dalil kata haram. Nah, saya nak tanya pula. Saya nak sembahyang subuh 3 rakaat. Mana dalil kata haram 3 rakaat daripada Nabi? Tutup kita gum Wahabi gini dia kata. Bola. Wahabi selalu. Nah, tu dia. Tapi kita tak beci kok kan, kita tak beci. Orang mari kata pada kita tak beci. Biar dia kata. Biar dia sebut. Jangan caci maki kita sudah. Ingat, caci maki kita ada perasaan juga. Nah, kalau mu caci maki aku ada perasaan. Aku tak caci maki mu, tapi aku boleh menapa tamu ke mu suti. Ngupoh mu kata kat aku. Kalau mu nak kata hujah mu betul, mu tak caci aku, tak apa. Tapi mu kata kat aku, melibat mak bapak aku nanti, ni tangan atas muka mu lah. Nak kata ganah pun ganah lah. Nah, kalau mu berasa mu gedebel, aku gedebel juga. Kalau mu berasa mu hebat pun, aku hebat juga. Moga manusia ada perasaan belaka. Betul ke tak? Nak kena menapan ni. Tengok tangan berapa ici ni. Jangan caci sudah. Jangan kata sudah. Nak kata-kata apa kata gi. Nak kata dalil hadis ni, hadisnya kata gi tak apa. Nak merah muka pun merah muka gi. Tapi jangan caci sudah. Caci tak betul. Caci sekali lagi, boleh maaf lagi, tak apa lagi. Jangan banyak-banyak sudahlah. Banyak-banyak nyebdesi lenga juga. Nah, tapi ada sabar lagi lah setakat ni. Tak ada lagi hak kena menapa, tak ada lagi lah. Kalau nak berasa, lagi buatlah. Baik. Ya, ini Allah menjelaskan. Siapa yang berada atas kebenaran, berada di atas kebenaran, dan siapa berada di atas kebatilan. Allah Ta'ala sebut dalam Quran terang-terang. Mana hak betul-betul hak berada atas kebenaran dan kebatilan. Kerana Quran ni sifat dia apa? Nazzalal furqan. Wal furqan. Dia sebut tak? Furqan makna pembeza di antara syirik dengan tauhid. Nak beza dengan benda lain tak boleh beza. Kena beza dengan Al-Quran. Oleh kerana agama Allah ni satu, seruan Nabi pun satu, maka tidak mungkin manusia ni akan berpecah belah kalau dia faham betul-betul apa dia tauhid yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Dan Nabi tidak bertanggungjawab di atas perpecahan ini. Sebab Nabi sebut dah. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'. Sungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka menjadi bergolongan, tidak ada sedikit pun tanggungjawab ke atas semua ke atas mereka. Sesungguhnya urusan mereka terserah pada Allah. Kemudian Allah memberitahu kepada mereka apa yang mereka perbuatkan. Baik. Dan banyak lagi dalil-dalil bagaimana saya sebut tadi bahawa syariat adalah sama, cuma dari sudut orang panggil syariat tauhid sama, syariat kehidupan ni lain-lain. Bani Israel tak boleh bekerja hari Sabtu, tak boleh buat apa hari Sabtu. Malahan Yahudi yang ortodok memang dia tak buat sungguh hari Sabtu. Hatta dia nak angkat barang menggunakan lift pun dia gunakan alat. Alat dia tak buat dengan tangan dia. Alat macam mana tahu lah, supaya alat tu turun tu tekan lift tu. Kerana dia takut hari Sabtu. Tu Yahudi yang ortodok. Yahudi yang ortodok ni dia tutup aurat. Tapi dia tetap Yahudi. Tetap Yahudi. Kadang-kadang ada persamaan dengan Islam, tapi dia bukan Islam. Nampak daripada jauh tengok macam Islam. Pakaian dia pun lebih kurang. Yahudi yang ortodok. Ada hak sekarangnya Yahudi yang khianat pada Islam. Bukan sahaja manusia diseru supaya mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala, bahkan jin pun diseru. Allah Ta'ala telah sebut ayat kita baca tadi, itu wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah kamu kepada tali Allah dan jangan sekali-kali kamu berpecah belah. Apa makna tali Allah Subhanahu wa taala?
iaitu Al-Quran dan apa sahaja yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kaum jahiliyah ni dia menyelisihi apa yang dibawa oleh para rasul. Yang saya baca ni tak ada dalam risalah ni. Saya baca ni adalah salah satu daripada syarah kepada kitab ini. Yang ada saya tengok tadi. Semua syarah dia ni sikit-sikit je kita ambil. Baik. Apa yang kaum jahiliyah buat ni adalah benda yang tak sama dengan Nabi. Bukan kerana bodoh. Bukan kerana tak cerdik. Bukan. Walaupun nama jahiliyah. Kerana menurut hawa nafsu dia. Menurut hawa nafsu dia. Sebab apa? Sebab manusia yang tak cerdik, dia boleh jadi cerdik dengan beriman pada Allah Ta'ala, yakin pada akhirat, terima hak Nabi, cerdik, ingat kemati. Nilaian Nabi kepada umat yang paling cerdik, iaitu umat aku yang paling cerdik, iaitu umat yang banyak, orang yang banyak ingat kepada mati. Maka manusia ingat pada akhirat, mentauhidkan Allah, dia cerdik. Bila cerdik, dia tak nama jahiliyah lah sebab dia cerdik, bijak. Jahiliyah ni bodoh. Bodoh ni bukan bodoh hidup dengan begitu. Bodoh apa dia panggil tadi? Bodoh piang. Tak. Bodoh sungguh tak. Bukan jenis bodoh gitu. Tak. Orang yang bodoh ni adalah orang ikut hawa nafsu. Baik. Kerana Al-Quran adalah benda yang bertentangan dengan hawa nafsu. Dan kitab Tauhid, kitab Taurat, kitab Nasara dulu dengan nafsu mereka ni adalah benda yang bertentangan. Oleh kerana mereka nak supaya nafsu mereka duduk depan, mereka sanggup ubah kitab. Sama ke tak dengan ahli bid'ah hari ni? Sama. Nafsu mereka duduk depan, hadis duduk belakang. Dan ini benda perangai yang berlaku, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, perangai nisbah pada Yahudi Nasara. Tapi sebenarnya Allah Ta'ala kata perangai manusia ada pada Yahudi itu, ada juga pada manusia Melayu, manusia Arab, manusia mana pun, lagi mana dia ikut hawa nafsu, tak ikut wahyu, maka itulah perangai dia. Cuma ikon dia Yahudi Nasara. Orang di situ. Yahudi dia sanggup buang kitab dia. Kerana apa? Ishtarau bi ayatillahi thamanan qalila. Kerana dia jual agama ni, dia keuntungan dunia sedikit. Orang nak mari tanya dia mesti tanya beri duit dulu. Lepas tu dia tanya, nak saya jawab macam mana ni? Ada orang yang sanggup jawab menggunakan dalil-dalil yang palsu semata-mata poket dia, duit dia. Macam mana ustaz saya nak tanya gini ni? Gini jawapan dia. Tak apa, tak ada masalah. Benda ni khilaf. Betul tak? Khilaf benda ni. Dah ada ustaz dalam YouTube tu kata, jangan ngaji dalam YouTube. Nak mengaji ni dia kata ulama-ulama dulu duk pondok duk mana 30 tahun baru alim, ya tu pun tak alim lagi. Saya tak faham lepas orang mengaji ni. Saya tak faham. Sampai sekarang. Kalau kita mengajar tu kita hurah mudah-mudah, dia kata, ustaz ni tak kemah mana ilmu ni. Dia kena hurah biar jadi payah tu. Hak ni baru. Tu. Bismillah saja 3 bulan ustaz. Bismillah tu 3 bulan nak hurai. Allah payah ni. Tuan-tuan tahu apa dia kesan kepada anak murid kalau tok guru mengajar gitu. Anak murid akan jemu dan nampak Islam ni payah. Dah sekali dia kata, dia tengok kitab dia duduk teban ni lagi. Aku ni sampai kemampu pun tak habis kitab ni. Jadi dia pun mengaji lebih kurang. Sambil mengaji tu sambil leno. Sambil duduk mengaji tu sambil duduk guna rokok daun tepi. Rokok daun tu lah tau. Sebab apa? Sebab tak ada semangat untuk mengaji. Cara guru mengajar tu tidak memudahkan agama. Nak buat macam mana? Cara dia mengajar tu tak dipayah. Jadi orang nak faham pasal Tuhan ni jadi kena gitu, kena mikir banyak.
Allah. Anak murid pun tulis juga kitab. Hancur tepi kitab dia tulis. Tulis juga. Tu kata faham ke tak? Senyap. Faham ke tak ni? Faham. Tok guru tak ulang dah. Nak tanya, tok guru kata kau banyak tanya lemah iman. Duduk dia situ. Duduk dia. Faham ke tak ni? Faham. Duduk gitu. Kita ni nak suruh mudah agama. Nak suruh pergi nampak mudah, nak kenal Allah ni mudah. Macam kita duduk ngaji daurah tafsir Quran. Dalam Quran ni ada 4 perkara. Allah Ta'ala ada. Allah Ta'ala buat. Allah Ta'ala mengurus apa yang dia buat akhirat. Dalam Quran ni 4 perkara. 4 tu berada pada 4 bahagian. Ada pada surah Fatihah, ada Al-An'am, ada Al-Kahfi, lepas tu belakang surah Sabah. Orang pun tengok, gitu dia kata. Kau semangat nak mengaji sebab nampak mudah Quran. Zaman dulu jangan tafsir Quran, jangan. Salah tafsir masuk neraka. Jangan hafal Quran, tak ingat berdosa, habis tak hafal Quran belaka. Tok guru baik, anak murid baik, tak erti baca Quran belaka. Kerana jangan hafal Quran, tak ingat berdosa. Sengaja awak lupa Quran tu lain. Tapi dah tak ingat, manusia mana yang nak ingat 1%. Tu Imam Mekah hebat tu pun ada tak ingat. Barangkali time balah dengan bini dia boleh jadi. Duduk rumah berkelahi dengan bini, lepas tu jadi imam tak ingat. Mana tak tahu, dia ingat ke bini di rumah tu. Boleh jadilah. Ya ada tak. Masa kita tak ingat, masa kita bertukar ayat apa, biasalah manusia. Sebab manusia sifat dia lupa. Jadi orang susah nak faham agama. Kalau awak, dia kata kalau awak mengaji dengan ustaz mudah-mudah tu, dia kata tak payah, tu rendah ilmu. Ni ilmu kita ni ilmu tinggi ni, ilmu hakikat. Ilmu hak sebenar ni. Nak kenal diri kita macam mana. Dia kata tak ada ilmu ni lah, tak payahlah. Semayang pun tak ada guna, semayang pun Tuhan tak terima, nampak dihukum orang habis. Macam dia seorang yang mengaji, orang lain tak mengaji. Allahu Akbar. Apa jadi masyarakat? Masyarakat jadi abad agama ni kita suruh tok guru lah sebab tok guru tahu. Jadi tok guru lah jom mitoknya, semai hajat pun kita panggil tok guru sebab tok guru tahu. Nak buat sunat anak kau panggil tok guru, nak beli kereta baru pun panggil tok guru, bukan panggil saja tu sembelih kambing. Betul ke tak? Jangan nak makan kepala kambing tu pergi ke tok guru. Kalau tok guru cepat mati belaka tu sakit jantung. Allahu Akbar. Budaya ni lah kita nak ubah. Bukan nak ubah ilmu. Ilmu hak mana hak betul, kita ikut je lah. Bukan semua tak betul. Mujur juga adalah pondok, ada tok guru ni orang boleh kenal agama, boleh mengucap asyhadu alla ilaha illallah, boleh tahu juga semayang. Cuma kita nak betul dari sudut dalilnya begini. Kita kena ngaji dalil. Kalau orang kata, apa-apa, tok guru tak ada dalil, dia tok guru kan? Jangan kata gitu. Imam Syafi'i ada juga dia sebut, kalau aku tak jumpa dengan hadis tu, kalau menjumpa pendapat sahih lagi lebih pada aku, mau ikut pendapat tu. Manusia ada qadar ni boleh dia, ada qadar ni boleh ke dia. Tak sama. Tu yang bersungguh sahabat Nabi gi, tabi'in, puak-puak tabi'in, anak murid sahabat gi sampai ke Syam, sampai ke Baghdad, sampai ke mana, duk cari hadis Nabi ni. Sebab takut-takut ada aku tak dengar. Sebab tu kita tengok, ni 1000 hadis, ni 2000, ni 3000, ni 5000, ni 10000. Lain-lain. Jangan duk faham Nabi mengajar ni sahabat penuh, ada belakang sahabat semua. Dah ada sahabat awak kerja. Sahabat awak kerja dia upah orang. Kamu pergi dengarlah Nabi, lepas tu bagi tahu pada aku. Ataupun dia bergilir, kamu jaga kedai aku hari ni, esok aku pergi jumpa Nabi. Hari ni aku jaga kedaimu, esok mungkin jumpa Nabi. Gitulah dia bergilir. Nak dengar apa yang Nabi sebut. Ada sahabat yang memang tulis, memang duduk dengan Nabi, duduk pondok dengan Nabi, nama Abu Hurairah. Lain-lain perwatakan para sahabat. Ni dia duduk ingat Nabi, duduk situ, lepas tu sahabat penuh, mari duduk pondok belaka. Sahabat pakat zuhur, tak kerja belaka. Tok guru suruh anak murid zuhur.
Dah. Rumah Tok Guru macam istana. Macam mana lagu tu? Kata bapak besar. Dah tak zuhud ke ustaz? Zuhud juga. Buat rumah besar-besar, kereta besar pun padan dengan dia. Contoh saya tu kena naik kereta kancing. Kesian ke kereta. Siapa tahu Bukit Gerik tu patah chassis. Nah. Tapi nilai kezuhudan bukan duduk pada rumah besar, bukan duduk pada kereta besar. Nilai kezuhudannya duduk kepada seseorang tu bukan dunia yang mengawal dia. Masalah sekarang ni, tak syekh hak tarekat hak kita tengok tu tuan-tuan, hak dia kata dia zuhud dunia, tapi Allah, dia hak banyak makan dunia. Siapa berpecah puak dia tu? Dalam persatuan tarekat dia tu kelahi sama sendiri. Siapa keluar hak ni jadi tarekat ni, hak ni jadi tarekat ni, kenapa? Bak duit. Aku tak mau sebutlah persatuan apa. Nah, tapi nak sebut hal tu lah, cari sendiri, saya malas sebut. Siang dia aib dia. Tok Syekh ni jadi persatuan dia. Hak ni jadi persatuan. Dulu satu, duduk sekali dulu. Sebab apa? Sebab duit. Masalah duit. Masalah kawan ni ambil duit ni, kawan ni ambil duit ni, hak ni ambil duit ni, pakak awak lari duit belaka. Oh Allah. Sekarang besar-besar. Seorang-seorang. Jangan main. Tarekat, zuhud, hak ni hak tak kena ni. Kalau dia tu duit dia tak ada masalah, dia hidup dengan cara dia pula seorang dermawan, dia jadi macam Sayyidina Uthman, orang yang kaya, mewah Sayyidina Uthman. Tapi dia Uthman ibn Affan, yang mana hartanya banyak mengalir pada Islam. Tu nilai zuhudnya duduk situ. Tu kita kena faham. Imam Malik, kalau nak kira Imam Malik tak zuhud, ustaz. Apa? Oh, kasut dia banyak. Serban dia saja, kasut dia 100 lebih tak silap. Imam Malik, kasut dia, serban dia, apa, jubah dia banyak harta Imam Malik ni. Dia tak zuhud ke? Zuhud. Ada orang kita nak nilai zuhud tu kena nilai betul-betul. Nilai betul-betul. Ni puak kita saya. Halah. Apa-apa sikit hadiah ke Tok Guru. Hak ni kita ni hargai dengan Tok Guru. Dah, hadiah ke Tok Guru. Hak Tok Guru sendiri, hak Tok Guru sendiri. Oh, saya cukup takut. Takut anak murid masuk syurga dulu pada saya. Jangan. Dah. Tuan-tuan hak mari dengar saya mengajar ni, masuk syurga tuan-tuan dulu. Oh, saya cemburu sungguh, deki sungguh. Sebab apa? Tuan-tuan hak dok bayar saya makan. Tuan-tuan hak dok bagi saya tu, bagi saya ni, bagi hak saya. Hak orang lain bagi belah. Hak saya mana? Hak saya kumpul seorang-seorang. Senyap. Dan nak apa lagi hak lain bagi belaka dah? Tidak ada. Anak murid kita kata 100, Tok Guru RM1. Sepatutnya anak murid kena sedekah 100, Tok Guru 150. Baru betul. Ni yang paling kita takut atas muka dunia. Takut sungguh. Sahabat hari ni duk mikir. Kita fikir benda ni nak bawa jumpa Allah Ta'ala macam mana? Sebab kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alu. Kehinaan yang besar di sisi Allah, kemurkaan daripada Allah apabila kamu kata kamu tak buat benda tu. Ni kepada orang yang mengajar Tok Guru hak nama ustaz. Allahu Akbar. Sebab tu saya kata puak-puak kita ni, kalau pergi kedai jangan bayar ke ustaz saja. Ustaz pula kena ada sifat bayar. Dan kalau ustaz nak bayar, tuan-tuan jangan tolak. Sebab ustaz pun nak buat pahala juga. Ni duduk di kedai dia sama. Oh, biar saya bayar, ustaz tak apa, jangan. Hari ni saya bayar. Jangan. Allah, dah masuk syurga mu dulu, aku nak masuk syurga juga. Kita nak masuk syurga juga, jangan bagi dia seorang masuk syurga, jangan. Kita nak masuk syurga juga. Kalau ustaz nak bayar, biar saya bayar ke ni? Ustaz nak bayar semua ni? Tak apa, ada duit, biar ustaz bayar. Jangan kata, tak boleh ustaz, jangan. Biar saya bayar, jangan. Biar ada tangan kita bayar. Sebagai seorang pendakwah, sebagai seorang ustaz. Ada masa kita bagi makan pada orang. Ada masa kita memudahkan urusan orang. Kerana tugas seorang pendakwah bukan beri ilmu saja, tapi beri kemudahan pada orang. Baik.
Jadi jangan kita jadi pendakwah macam mana Yahudi Nasara. Jika mereka berselisih dalam satu pendapat, perselisihan mereka adalah perselisihan dari sudut furuk sahaja, tapi mereka tidak berselisih daripada sudut tauhid. Itulah pegangan salafus salih. Baik. Kemudian kaum jahiliyah berpecah belah dalam agama mereka dengan firman Allah, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Mereka gembira dengan golongan-golongan mereka meskipun mereka batil. Mereka sangat kagum dengan kabilah-kabilah mereka. Mereka hidup dalam keadaan asabiyah yang begitu kuat. Mereka kagum dengan diri mereka sendiri. Aku bangsa yang hebat, aku orang yang hebat. Sebenarnya kehebatan orang Arab itu bukan duduk kepada Arab, tapi duduk kepada Islam. Nahnu qaumin. Kata Sayyidina Abu Bakar ke Sayyidina Umar. Dulu kita bangsa yang dihina, Islam yang datang memuliakan kita. Dan apabila kita meninggalkan Islam, adzallallah, kita dihina oleh Allah. Bila kita pegang kuat Islam, a'azzallah, kita dimuliakan oleh Allah. Begitu juga dengan bangsa Melayu. Bangsa Melayu ni, dia duduk kemuliaan dia kepada pegang agama dia, bukan kepada bangsa dia. Kalau orang Melayu tak pegang agama, orang Melayu kita ni tak pegang kuat pada agama, kita akan dihina oleh kaum lain. Yastabdil qauman ghairakum. Allah Ta'ala sebut, aku ganti kaum lain untuk berada di atas kamu, kerana mu tak pegang pada agama kamu. Sebab tu Islam kena duduk depan, Islam kena duduk di hadapan dalam apa sahaja sekalipun. Islam letak di hadapan, bukan Islam letak di belakang. Nak bersatukan apa ke Islam, nak bersatu. Selamat. Kita nak bersatu atas Islam, bukan bersatu atas bangsa apa tidak. Kalau nak bersatu atas Melayu, Melayu sama Melayu pun tak boleh bersatu dah. Apa? Kita Melayu Kelantan makan budu. Penang Melayu makan nasi kandar. Orang Perlis makan laksa. Lah, orang Pahang makan tempoyak. Nampak ni? Sama-sama Melayu pun bahasa ni bahasa lain dah. Kalau kita ambil Islam, orang Kelantan pun Islam, orang ni pun Islam. Oleh kerana di negara kita ni, hak pegang Islam tu banyak Melayu. Sekarang ni banyak Melayu. Masa akan datang tak tahu lagi. Sungguh saya sebut tu. Masa akan datang puak-puak Cina tak tahu masuk Islam. Kita marah Cina ni bukan sebab Cina. Kalau kita kata kita marah ke Cina, bukan sebab dia Cina. Dah kita tak marah sebab bukan sebab dia Cina. Kita marah sebab ideologi yang ada dalam kepala otak dia tu. Sama ada komunis ke, kapitalis ke, sosialis ke, nasionalis ke. Ideologi tu yang kita marah. Kita tak marah sebab ada Cina. Sebab ada Cina yang baik. Cina yang tak ada ideologi, ada yang baik. Ada. Dia tak ada apa orang Melayu dia boleh duduk baik. Dia boleh jaga orang Melayu apa. Ideologi tu yang baik. Syiah, bukan kita marah sebab dia tu Iran. Bukan tak ada sunnah Iran tu, ada orang sunnah. Muni mari mana? Mari Iran. Syiah dia ni, tak, dia sunnah juga. Ada hak sunnah. Bukan sebab Iran, tapi sebab ideologi Syiah dia tu. Kita marah pada orang Melayu hak berideologi kapitalis, sosialis, nasionalis dan sebagainya sebab ideologi, bukan sebab apa. Ideologi pemikiran inilah yang merosakkan orang. Hak cara kapitalis dengan kapitalis dia, hak sosialis dengan sosialis dia, hak komunis dengan komunis dia. Dan ideologi ni adalah benda yang mari baru ni yang ulama kena tulis kitab lawan dengan puak-puak ni. Kalau dulu ada Jabariyahnya, ada Qadariyahnya, ada Mu'tazilahnya, macam-macam tak kita dengar. Dan benda tu masa dibahas lah kitab-kitab tauhid. Apa dia Mu'tazilah, apa dia Qadariyah, apa dia Jabariyah, apa dia Khawarij. Sampai sekarang pun ada ciri-ciri tu. Tapi nu ada logik barat buat mari nu. Ada logik barat buat mari. Dia buat mari satu nama Islam. Benda tu tak Islam pun letak nama Sisters in Islam. Sisters in Islam. Bunyi Islam tak? Bunyi.
Padahal jauh daripada Islam. Orang perempuan boleh jadi tu imam, nak siapa? Mocik boleh jadi tu imam. Oh ramai pocik duduk belakang. Mocik waladali. Mocik jadi imam. Mocik misal-misal tebal belakang. Amin belakang. Mana boleh? Orang perempuan nak baca khutbah juga. Orang perempuan nak sama sudut pembahagian harta pusaka dengan orang lelaki. Tak boleh. Dia bagi nama sisters in Islam. Dia kata. Bukan Islam tu. Tidak Islam. Yang kait dengan Islam. Jauh. Islam dituduh teroris. Islam dituduh pengganah. Hari ini, siapa dia yang tembak? Siapa dia yang tembak di New Zealand tu? Tengok dalam video ni. Selama 16 minit, tuan-tuan. Siap rakam pembunuhan. Lebih pada 40 orang mati. 20 orang cedera. Tembak masa orang duduk. Nak tunggu sembahyang Jumaat. Masuk dom-dom. Tuan-tuan boleh tengok. Kerja siapa? Negara Australia adalah sebuah negara yang begitu anti kepada teroris. Anti dia kepada keganasan. Dan dia merupakan negara yang kata Islam ni ganah. Islam ni ganah. Sehingga ada seorang sahabat saya pergi ke sana. Sahabat saya tu, dia tengok atas bawah dia tengok. Dia tu kuruh sahabat saya tu. Tiup dia angin pun jatuh. Sahabat baik saya pergi tengok. Dia tengok atas bawah. Kena tahan. Habis kena selangkah laptop. Semua kena selangkah. Dia pun tengoklah gambar satu. Gambar dia, saya pergi ke Thailand. Kita menembak di padang tembok. Padang sasar tempat menembak. Adalah gambar AKM-16 duduk gitu. Sengih aku. Tak, dia pun duduk gitu juga. Kena tahan, seminggu kena tahan. Soal siasat. Dia pesan ke saya, jangan pergi. Kalau mau pergi, soh dah mau kena, dia kata. Hak ni, hak kau besar kali Taliban ni, janggut pun juga main. Dah banyak lagi sahabat-sahabat yang ditahan. Tak ada pasal-pasal, tengok atas bawah atas. Dia kira Islamic phobia dia panggil. Cukup takut. Dan apabila mereka menggerakkan isu perkauman, bahawa banyak pendatang luar yang masuk ke negara mereka, pendatang tu bawa agama Islam, mereka cukup takut dengan Islam. Sebab mereka kata Islam ni ganas. Hasil daripada percakapan lagu itulah yang menyebabkan masyarakat ini huru-hara. Dan kawan ni masuk tembok habis. Siapa dia tu? Itu bukan Wahabi. Itu bukan Salafi. Itu bukan ISIS. Hak mari duk tangkap ni, itu adalah orang kafir yang bukan agama Islam. Mana lebih ganas daripada Islam. Minta jawab. Nasib baik aku nak jadi ahli parlimen. Itu nak beritahu kepada tuan-tuan bahawa teruknya Islam kena kiri kanan depan belakang hari ni. Kena sekeliling kena. Ini adalah masa Islam berada dalam betul-betul ujian. Kena uji sungguh. Siapa nak bela darah dia? Darah umat Islam merupakan darah kita. Nyawa mereka merupakan nyawa kita. Anak-anak yang duduk menangis di Palestin, dibedik oleh Yahudi merupakan anak-anak kita. Nyawa mereka lah nyawa kita. Tapi kita buat apa untuk mereka? Doa apa tidak? Tak ada pun lepas semaya Allah maghfir muslimina wal muslimat tidak ada pun doa-doa kita. Itulah kehinaan Islam yang ada pada hari ini. Siapa nak bela mereka? Allahu Akbar. Siapa ke sekarang? Presiden Amerika Syarikat pun diam, sibuk bahasa, tak kata apa lagi. Tak keluar kenyataan lagi. Oh, kalau Islam mau ganah, inilah Islam. Kalau hak pergi bunuh bunuh, kalau hak pergi bunuh ni pakai serban sikit je orang mati lah. Habis negara Islam dia cari Osama bin Laden, rutuh Iraq cari Osama, rutuh Afghanistan cari Osama, cari. Siapa dia Osama kita pun tak tahu. Mati dah, mayat mana? Buang ke laut. Menipu sungguh Amerika ni. Siapakah hari ni duk menyusah? Ideologi yang dia bawa mari itulah masuk dalam pemikiran kita. Ideologi tu masuk lagi. Bahawa agama ni candu. Agama ni khayal. Jangan kuat-kuat sangat agama, jangan dia kata. Lagi jadi ganas.
Ada ke tak orang Islam sebut gitu? Ada. Orang Islam jadi wakil kepada dia. Rasa tak beruntung pegang Al-Quran, rasa tak beruntungnya adanya Al-Quran, tidak mau balik pada Al-Quran. Ada. Semua tu percakapan ejen-ejen daripada barat. Yang tak berasa untung adanya Quran. Yang tak berasa untung adanya Nabi Muhammad SAW. Akhirnya kita berpecah dengan sebab ikut ideologi yang dibawa oleh mereka. Islam satu. Al-Islam huwal Islam. Islam ialah Islam sahaja. Ada Islam ditambah dengan apa-apa, tidak ada. Orang kata Islam kena upgrade semula. Ya, upgrade dari sudut fiqhnya kita boleh bincang. Sebab hukum fiqh banyak keluar. Tapi daripada sudut tauhidnya, daripada dulu sampai ke sekarang, risalah Nabi-Nabi, ani'budullah wa la tusyrika bihi syai'a. Ani'budullah wajtanibut taghut. Ajak orang jadi hamba Allah, lawan taghut, lawan syaitan. Ini benda yang perlu kita tengok. Allahu Akbar. 9 lebih lah. Maaflah, semangat sikit malam ni. Sebab perut kenyang dah. Kalau perut lapar dia tak semangat begini. Kemudian, yang akhirnya saya nak sebut pada tuan-tuan. Perbezaan terbahagi pada 2 jenis. Perbezaan dalam agama, misalnya dalam ibadah. Perbezaan ini ada yang tercela, ada yang haram, ada yang harus. Kerana agama dia tidak boleh ikut suka hati kita. Kita wajib berpegang teguh kepada agama dalam masalah akidah dan juga dalam masalah-masalah yang lain, iaitu masalah syariat fiqh ni, kita berpeganglah kepada dalil agama juga. Tak lari daripada dalil. Cuma huraian ulama berkenaan dengan dalil itu berbeza. Itu tak apa. Tapi dalil itu tak ada. Rujuk pada hak sahih ada. Dan ulama-ulama mazhab ni, ulama-ulama mujtahid ni, dia tidak salah menggunakan dalil. Dia tidak salah. Orang hari ni nak guna dalil juga. Tapi salah menggunakan dalil. Mereka tak salah kerana ijtihad mereka diguna pakai. Dan dalam urusan ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd. Barang siapa yang mengada-adakan urusan agama dan syariat ini kalau tidak ada asalnya, maka ia tertolak. Dalam hadis Nabi SAW juga sebut, tinggallah kalian wa iyyakum muhdatsatil umur, tinggallah kalian perkara yang baru yang mengada-adakan, kerana yang ada itu bid'ah dan semua bid'ah itu masuk neraka. Jadi masalah akidah, ibadah dan agama secara umum tidak ada celah perselisihan dalam mengikutnya, cuma ada perselisihan di dalam melaksanakannya. Ada perselisihan. Nak buat macam mana, ada perselisihan. Tapi bab ikut, semua kena ikut. Yang kedua, last sekali, jenis perselisihan dalam perselisihan yang ada itu berpendapat ataupun masalah dibolehkan untuk ijtihad dalamnya. Satunya masalah fiqh saya sebut tadi. Itu dibolehkan. Tidak ada masalah. Kita ikutlah mana-mana yang kita kira mengaji. Dan dalil itu nampak ada pendapat Nabi ataupun para sahabat ataupun tabi'in yang mengikut para sahabat. Kerana itu berdasar pada hadis Nabi SAW, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin wal mahdiyyin. Nabi sebut begitu. Iaitu kepada kamu sunnah aku, sunnah khulafa'ir rasyidin wal mahdiyyin, dan golongan al-mahdiyyin, golongan yang diberi hidayah oleh Allah, dipimpin Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita sambung ni pada bulan hadapan. Pada permasalahan yang ketiga, iaitu berkaitan dengan mereka menganggap bahawa menyelisihi pemerintah merupakan keutamaan, taat dan patuh merupakan kehinaan, iaitu taat kepada ulul amri. Ulul amri yang macam mana yang kena taat ini? Dalam sistem demokrasi kita ini, macam mana kita nak taat pada ulul amri? Tajuknya makin hangat pada masalah ketiga. Tunggu bulan depan, jangan ke mana-mana. Wallahu a'lam wa ufawwidu amri ila Allah. Innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.